Okey, 5 minit lagi sebelum 10.30. Baguslah antum idea dengan dini. Tahniah awal-awal dah masuk kelas. Okey, Assalamualaikum. Yang baru masuk boleh tuliskan nama. Tuliskan nama di bahagian mesej. Okay, Aidil, Dini, Aisyah. Okey. Okey, seorang lagi. Siapa yang baru masuk tu boleh boleh tuliskan nama. Kita akan mulakan kelas lagi 2 minit insya-Allah. Okey, lagi 1 minit. Bagi peluang kepada kawan lain masuk. Okey, yang dah masuk boleh unmute-kan mikrofon. Dan yang belum tulis nama di bahagian mesej, minta tolong tuliskan nama insya-Allah untuk Malik ambil kehadiran antum.
Okey, bagi yang baru masuk boleh tuliskan nama di bahagian mesej. Setakat ni yang dah ada tulis nama ialah Aidil, Dini, Aisyah. Yang lain masih belum tuliskan nama. Tuliskan nama di bahagian mesej supaya maklim boleh tahu siapa yang dah masuk. Dan kalau boleh bukakan kamera. Okey. Bukakan kamera dan mic supaya kita boleh berinteraksi dengan lebih baiklah ketika kelas. Okey, semua sihat tak hari ni? Okey, Alhamdulillah. Barulah maklim dengar suara. Patutlah maklim tak dengar suara tadi. Maklim ni speaker off. Okey. Okey, tu dia dah nampak dah muka. Okey, yang ada nama Dini, Aisyah, Sofi Sofha, Adam, Niza. Aidil. Okey, yang lain boleh tolong tuliskan nama lagi. Muaz. Yang ada dalam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi 2 orang belum tulis nama. Yang nampak ni muka Aisyah dengan muka ni. Kanidah. Muka Aidil. Aidil, Aisyah. Dini. Yang lain semua tak ada. Agaknya kau bangun tidur kot. Tadi ada kelas kan? Okey. Okey, insyaAllah kita boleh mulakan kelas kita maklim rasa. Jadi kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan doa. Kita baca Al-Fatihah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa akhirin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Mula mak dia nak tanya macam mana antum punya hafazan, okey tak? Macam sunyi je mak dia rasa hafazan tu. Yang dah hantar dengan mak dia Husna, Aidil Hadif, Aisyah, Marziatul Aisyah, Aisyah Nur Awatif dengan Danish Adam. Yang lain tu macam mana? Okey tak hafazan? Hafazan surah Al-Alaq. Macam mana yang lain tu? Okey tak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. 1, 2, 3. Siapa seorang lagi yang tak tulis nama?
Okey, tak apa. Yang belum tulis nama boleh tuliskan nama di ruangan chat ya. Okey. Okay, insyaAllah hari ini kita akan buat kefahaman. Kita akan belajar bahagian kefahaman. Kefahaman Al-Quran. Okay, kalau antum lihat dalam muka aktiviti pun, boleh tengok dia punya apa ni, depan sekali tu. Okey, isi kandungan. Isi kandungan dia tu. Kenapa Aisyah tiba gelak tu? Okey, isi kandungan dia tu. Oh dia, Aisyah sampai 2. Patutlah. Ada 2 orang dalam ni, lebih seorang. Okey. Okey, tak apa. Okey. Tengok isi kandungan. Antum ada tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran dengan hafazan Al-Quran serta kefahaman Al-Quran. Jadi untuk hari ini kita akan buat kefahaman Al-Quran. Okey, disebabkan minggu lepas antum pun bahagian hafazan kita buat surah Al-Alaq. Jadi kita punya kefahaman Al-Quran, insya-Allah kita akan buat surah Al-Alaq juga. Okey, yang baru masuk ni sekali lagi mak dia pesan tolong tuliskan nama antum di bahagian tepi. Okey, tuliskan nama antum di bahagian tepi. Di bahagian ni chat, di ruangan chat ni. Boleh? Maklim ni dah present. Okey, antum semua boleh nampak kan skrin yang maklim share? Okey. Untuk masuk. Okey. Okey, boleh dengar suara maklim dengan jelas tak? Boleh, okey. Okey, insya-Allah maklim akan mula share. Okey. Okey, kita akan belajar pelajaran 4 iaitu kefahaman Al-Quran. Hari ini kita akan buat surah Al-Alaq. Okey. Pertama sekali seperti biasa kita akan tengok dulu tema umum surah. Okey. Tema umum surah ialah asal kejadian manusia dari sebuku darah beku. Alaqah ataupun al-alaq ni bermaksud darah beku. Segumpal darah beku. Jadi apa yang antum perlu tahu, apa outcomes yang antum perlu dapat daripada pembelajaran kita ialah di sini dia tulis hasil pembelajaran. Okey. Soalan pula. Okey. Menyatakan tema umum surah Al-Alaq. Okey, menyatakan tema umum. Apa dia tema kita baru sebut tadi? Apa dia tema dia kita baru sebut tadi? Lain macam pula tu. Darah beku. Okey. Asal kejadian manusia iaitu darah beku. Okey, bagus. Kemudian dikata apa yang antum perlu dapat ialah menyenaraikan isi penting surah Al-Alaq. Isi penting ni kita akan dapat daripada dia punya maksud. Maksud surah ni. Okey. Kemudian yang ketiga ialah memahami pengertian surah Al-Alaq dan menghayati pengajarannya. Faham maksud dan hayati. Jadi mak dia nak tanya, dalam kelas 6 Abu Bakar ni, antum semua dah boleh baca Jawi dengan lancar tak? Boleh? Okey. Sekejap macam mana mak dia nak admit kawan ni? Boleh? Okey. Okey, tolong volunteer seorang bacakan. Baca dan fahami ayat berikut. Okey, mak dia nak minta pertamanya tolong bacakan dia punya surah dulu. Ayat 1 dengan dia punya maksud. Siapa boleh volunteer dapat pahala ni?
Okey, tolong volunteer. Allahu, itu bukannya volunteer. Itu suruh orang lain. Ha, siapa nak volunteer ni dapat pahala. Ha, tengok sikit muka. Tengok sikit muka. Ha, ha ni. Ha ni Muhammad Ali tunjuk ni. Ha, dia tolong baca. Siapa ni Muhammad Nazri ni siapa ni? Ha, Niza. Ha ni. Minta maaf Mak Din belum ingat lagi nama antum. Siapa yang ada WhatsApp Mak Din tu Mak Din ingatlah ni yang paling nakal dalam sekolah. Okey. Okey dah. Ah Niza boleh tolong baca. Ha. Okey. Okey. Ha. Okey. Iqra bacalah iaitu siapa yang baca wahai Muhammad. Bismi rabbika dengan nama Tuhanmu. Alladzi khalaq yang mencipta sekalian makhluk. Ha, yang menciptakan apa dia yang Allah ciptakan sekalian makhluk. Maknanya kita semualah. Ha, ini baru ayat pertama. Okey. Okey, ayat kedua. Siapa boleh tolong baca? Okey, bagus. Macam itulah bagus volunteer. Okey, bagus alhamdulillah. Okey, bagus. Khalaqa. Ia mencipta. Al-insan. Insan ni kita lah. Manusia. Min dari alaq. Ha. Alaq ialah sebuku darah beku. Ia iaitu Allah mencipta manusia dari sebuku darah beku. Antum ada belajar kan dalam sains juga benda ni? Krik, krik, krik. Ada? Tak tahu, belum lagi. Oh, okey, tak apa. Kita tengok. Okey, siapa yang ketiga volunteer? Ha, tolong baca. Ha, ha, ha. Okey, alhamdulillah. Ha? Ha. Jangan empat. Tuhan satu je. Ha. Okey, bacalah Iqra, bacalah wa rabbuka dan Tuhanmu al-akram yang amat pemurah. Bacalah dan Tuhanmu yang amat pemurah. Ha. Ada orang masuk sekejap kan. Okay. Ha. Okay, kita sambung balik. Okay. Ini yang bawah. Okey. Tolong bacakan. Hmm. Yang perempuan pun boleh tolong bacakan. Ha. Apa ni? Mari suruh baca suruh orang pula. Okey. Volunteer dapat pahala. Orang yang sama pun boleh, tak apa. Okey, yang Ana tu. Okey, cepat. Okey. Sambil kita baca tu, kita perbetulkan bacaan kita. Tapi jangan malu. Dalam Al-Quran ni, mu'alim pun perlukan ha, okey. Waktu kelas yang kita jangan malu kalau kita sama-sama kongsikan cara bacaan. Okey, tadi allazi. Sekejap, siapa yang tolong baca ni namanya? Tak nampak. Kena buka pula skrin. Ha. Ni. Kok Qayyum ke? Qayyum. Okey, dah tutup balik. Okey. Okey, Qayyum. Jadi kita cara baca dia allazi allama. Okey.
Allama sebab apa? Sabdu dekat huruf lam. Allazi allama bil qalam. Okay, cuba bacakan sekali lagi. Qayyum. Ya. Ha. Allazi allama bil qalam. Ha. Tiba diam. Cuba bacakan sekali lagi dengan bacakan sekali lagi dengan bacaan yang lebih lebih baik ayat dia. Okey, alhamdulillah. Betul. Yang macam tu betul. Okey, jadi yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ha, Pena dan tulisan. Tulisan apa? Al-Quran ni. Macam yang kita belajar dalam Jawi semalam, tulisan Al-Quran ni ditulis menggunakan kod apa? Siapa yang ada tengok video Mak Lim bagi tu? Ayat Al-Quran ditulis menggunakan kod apa semalam? Oi, jauh larinya. Mula daripada N. Kod nasakh. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey. Terusnya kita tengok ayat yang kelima. Ini besarkan sikit. Ini besar sangat pula. Okey. Okey, tolong bacakan. Aisyah lah, Aisyah tolong bacakan. Ha. Ha. Elok bacaan. Ha. Okey, bagus. Allamal, dia mengajar siapa? Al-insan, manusia. Apa? Lam, yang tidak. Ya'lam, diketahui. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Okey, seterusnya. Husna. Tolong bacakan. Kita tengok pada kal. Sabar dulu. Apa berlaku tu? Macam ribut je. Okey, kalla la ni panjangkan dua harakat. Kalla in ni panjang dua harakat juga. Innal insana la yatgha. Okey. Cuba Sina bacakan sekali lagi. Okey, alhamdulillah. Maksudnya sewajibnya. Husna. Betul. Husna macam bunyi dalam air. Okey. Mungkin line dia tak clear tapi dia usaha juga, nampak tu. Bagus. Ingatlah sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas yang sepatutnya atau yang sewajibnya. Maknanya Allah bagi tahu kat sini, manusia ni sikap dia memang dia suka melampaui batas. Memang itu adalah fitrah manusia. Itu adalah yang kita katakan sebagai nafsu. Jadi macam mana kita nak jaga diri kita supaya tak melampaui batas? Itulah Allah bagi hukum hakam agama. Apa yang boleh, apa yang tak boleh buat. Okey. Okey, seterusnya. Tolong baca. Yang Ana tu, okey.
Ar-ra'ahu istaghna. Na ni panjangkan lebih sikit. Okey. Boleh perbetulkan bacaan. Ar-ra'ahu istaghna. Hmm. Okey, kalau perhatikan di sini, nun tak ada tanda, betul tak? Jadi apabila nun mati, bertemu dengan sabdu, kita terus je masukkan bunyi ra. Dia akan jadi ar. Dia tak jadi an, jadi ar. Okey, cuba sekali lagi. Cuba bacakan sekali lagi dengan betul. Terus je ar. Okey, alhamdulillah, bagus. Okey, maksud dia dengan sebab dia melihat dirinya sudah cukup apa yang dikehendakinya. Di sini kesinambungan dia dengan ayat di atas. Ingatlah, sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas. Manusia suka melampaui batas. Kenapa? Sebab dia melihat dirinya sudah cukup apa yang dikehendakinya. Hai, siapa tu? Pergi. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak kawan-kawan lain? Tak ada. Okey ke? Okey. Okey, seterusnya tolong bacakan seorang. Sambil kita baca, kita inilah perbaiki ayat tu. Ha, perbaiki bacaan sambil fahamkan. Hmm. Hmm. Siapa lagi yang masih available? Siap makan lagi. Ya Rabbi. Ni Kaisara, boleh tolong baca, ada Kaisara. Tolong baca. Okey. Alhamdulillah. Maksudnya, tadi dia cerita ke atas, manusia ni selalu lupa dan melampaui batas. Sebab dia rasa hidup dia dah cukup baik. Jadi di bawah ni Allah peringatkan, sesungguhnya kepada Tuhanmu tempat kembali untuk menerima balasan. Sama ada balasan yang baik ataupun balasan yang buruk. Okay. Terusnya, ada yang belum tulis nama kan dalam ni? Yang dah masuk tapi tak tulis nama. Ni Hajah Nurnizah. Tulis nama kat tepi ni. Okey, Awatif. Okey, Awatif boleh tolong bacakan. Bacakan. Okey. Yang ni, Ara'aital ladzi. Ayat 9. Maksudnya, Ara'aital ladzi yanha. Ara'aita, adakah engkau nampak ataupun engkau melihat baiknya orang yang melarang dan menghalang apa dia? Baca lagi sambungan. Okey. Seterusnya, tengok muka. Ni. Husna. Husna lagi kan? Okeylah. Yang orang lain pula. Muaz. Muaz ada tak? Okey. Ingatkan dah lari. Okey. Okey. Boleh tolong baca. Ayat. Okey. Alhamdulillah. Maksud dia.
Adakah engkau nampak baiknya orang yang melarang dan menghalang akan seorang hamba Allah apabila dia mengerjakan sembahyang? Okey, seterusnya. Ha. Ha. Okey, siapa-siapa tolong bacakan. Okey. Ha. Adakah engkau nampak buruknya jika ia berada di jalan yang betul? Ha. Soalan di situ. Jadi kita sambung lagi. Ha. Terusnya, siapa pun boleh baca. Dapat pahala. Ha. Ha. Atau ia menyuruh orang bertakwa, iaitu jangan melakukan syirik. Ha. Okay, kita tengok pada maksud dia dulu. Di sini Allah tanya, adakah engkau nampak buruknya jika ia berada di atas jalan yang betul? Kemudian, atau ia menyuruh orang bertakwa, iaitu jangan melakukan syirik. Okay, seterusnya. Okay, bacakan. Ha, sempat lagi gaduh. Okay. Ha. Adakah engkau nampak terlepas dari azab? Adakah engkau nampak jika ia mendustakan serta ia berpaling ingkar? Okay, seterusnya. Ayat 14. Ha. Okay, tolong bacakan. Ayat 14 surah Al-Alaq. Hmm. Dan membalasnya. Ha. Tidak. Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala amal perbuatan dan membalasnya. Jadi Allah bagi tahu setiap perbuatan Allah akan balas. Okay, seterusnya. Mhm. Mhm. Saya kami menyentap ha, ubun-ubunnya. Dengar. Macam mana sekejap Ada orang masuk ke tadi? Tak ada. Okey. Macam mana balasannya jika orang ya Rob. Okey, macam mana balasannya jika orang derhaka kepada Allah? Nampaklah takutnya ini adalah salah satu ayat yang ada gambaran tentang neraka ataupun gambaran tentang balasan di hari akhirat. Jangan sekali-kali berlaku derhaka demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti dari perbuatan yang buruk itu, nescaya kami iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kami ialah Allah akan menyentap ubun-ubunnya dan menyeretnya ke dalam api neraka. Okey, ubun-ubun ni apa? Ubun-ubun ni adalah yang atas kepala. Ni kepala manusia, ubun ni yang dekat depan ni atas. Kalau antum perasan, rambut yang dekat atas ni kan dekat dengan dahi ni sensitif, betul tak? Yang lelaki cuba pegang. Dekat situ sensitif. Kalau tarik
Dia lebih sakit daripada tarik rambut yang dekat belakang. Ha, rambut di sini sensitif. Bayangkan azab pada orang yang derhaka kepada Allah, dia sebelum dicampak dalam neraka pun dia ditarik dengan kasar. Maknanya di kepala ni disentapkan rambutnya dan diseret ke dalam api neraka. Seksa dan susahnya kan, betul kan? Teruk kan azab neraka. Okey, seterusnya. Hmm. Ada soalan sebelum tu? Tak ada. Okey. Okey. Okey, tolong bacakan. Ha. Bacakan. Ha, bagus. Okey. Cuba sekali lagi kita tengok pada tilawah. Okey. Nasiyatin. Ini ada dengung. Nasiyatin kadhibatin. Yang ni jelas. Tin khati'ah. Okey. Cuba bacakan sekali lagi. Ha. Tiba-tiba hilang. Ya, baca lagi sekali dengan bacaan yang lebih baik. Okey. Alhamdulillah. Okey. Bagus. Maksudnya ubunnya orang yang berdusta, yang bersalah. Di sini. Nampak ni. Nescaya kami iaitu Allah akan menyentap ubun-ubunnya dan menyeretnya ke dalam neraka. Ubun-ubun siapa? Ubun-ubun orang yang berdusta, yang bersalah. Okey. Takut kan? Okey. Next, seterusnya yang ni. Okey. Bacakan. Falyad'u nadiyah. Okey, bagus. Siapa dia? Orang yang berdosa tadi. Allah kata, bila Allah nak dah tarik ubun-ubun dia, nak seret dia nak masuk ke dalam neraka, Allah kata, okey, biarlah dia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkannya. Kalau ada. Mari nak tanya antum, boleh ke orang lain sesiapa selamatkan kita di akhirat nanti? Satu-satunya yang boleh bagi syafaat siapa? Ha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha. Jadi dekat akhirat tak ada siapa boleh tolong kita melainkan kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terusnya. Okey, bagus. Mhm. Ha. Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah iaitu untuk menyiksanya. Ha. Malaikat Zabaniyah ni untuk menyiksa orang yang di dalam neraka. Okay, ayat yang ke-19 iaitu ayat yang terakhir. Bacakan. Ha. Ha. Seorang baca ayat, seorang baca maksud. Okey. Okey, bagus. Okey. Seorang lagi bacakan maksudnya. Ha. Ha. Ini Allah pesan kepada Rasulullah, janganlah engkau menurut kehendaknya
dan sujudlah dan sebaliknya sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah dengan taat dan beramal soleh. Okey, dah habis kita baca maksud ayat dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada ini surat berapa tadi? Ha, 40. Ada buku teks ya. Kalau ikutkan ramai yang dapat buku teks ke ramai yang tak dapat? Oh, ramai yang tak dapat. Ha. Oh. Okey dah. Dah. Okey dah, jangan risau. Okey. Okey, Mak Ali akan sharekan muka surat yang seterusnya untuk kita baca sama-sama. Okey. Okey. Mana dia? Save message. Okey. Okey, boleh nampak tak dengan jelas? Okey. Kita tengok. Okey. Jelas betul boleh nampak Okey. Okey, baca dan fahami. Seorang tolong baca dan Mak Lim akan jelaskan. Okey. Siapa boleh tolong baca? Ha. Surah Al-Alaq diturunkan di Mekah. Jadi kena ingat point dia. Okey. Maknanya surah ni kategori surah apa? Ada perkataan dia. Makiyah. Okey, bagus, alhamdulillah. Siapa yang nyanyi tu? Yang nyanyi tutup mic dulu. Okey, sekali lagi kawan tolong baca. Ia mengandungi 19 ayat. Jadi minggu lepas antum dah hafalkan 10 ayat. Jadi minggu ni kena hafalkan lagi 9 ayat. Bagi yang belum hantar apa-apa ayat tu, cuba usahakan. Boleh? Dapat hafal 5 dulu pun tak apa. Kalau nak bagi dekat maklim 5 pun boleh. Okey. Okey, seterusnya. Lain macam. Hmm. Okey, bagus. Kenapa dinamakan surah Al-Alaq sempena dengan apa? Awal surah ini yang Allah menegaskan tentang penciptaan manusia. Kan? Iqra bismi rabbik. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan perkataan alaq tu kita jumpa dalam ayat yang kedua. Jadi nama surah ni adalah sempena kisah Allah beritahu tentang penciptaan manusia. Okey, seterusnya. Surah ni adalah wahyu pertama yang diturunkan semasa Rasulullah SAW beribadah di Gua Hira. Ini di waktu awal kenabian Rasulullah SAW. Okey, seterusnya.
Peristiwa ini berlaku dalam bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Okey. Ha. Okey, malam Lailatul Qadar berlaku pada waktu bila? Ha. Mana boleh cakap 17? Ha. Dia tak ada tarikh yang tepat, kiranya dia berlaku pada 10 malam terakhir Ramadan. Okey. Jadi surah ni diturunkan pada 10 malam terakhir Ramadan. Okey. Ada soalan? Tak ada. Okey. Okey, info. Siapa yang boleh tolong bacakan info? Tolong bacakan. Ah, sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengar cakap orang cakap Nabi, kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena jawab sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi ingat ayat pertama hingga ayat kelima adalah wahyu pertama yang diturunkan. Okey. Sewaktu wahyu ni diturunkan, siapa yang memeluk Rasulullah? Mak dia nak tanya. Malaikat Jibril. Masya-Allah. Bagus antum ni. Okey. Baca dan renungi. Okey. Seorang tolong bacakan. Ha. Siapa tu? Tak mau gaduh. Okey, yang Ana tu. Okey, bacakan. Ha? Baca ya, ikut muallim punya anak panah ni. Nampak kan anak panah kan? Ikut anak panah muallim. Okey. Baca dan renungi. Bukan inspirasi. Intisari. Okey. Okey, teruskan. Boleh, boleh. Teruskan. Okey. Hanya Allah. Ha. Ha. Okeylah, sementara dia gelak tu. Sementara dia gelak, dia tengok ayat pertama. Dia tengok ayat pertama. Hanya Allah yang Maha Esa dan berkuasa, yang wajib disembah. Boleh tak kalau seseorang manusia tu dia sembah Allah tapi dia percaya ada batu cincin atau batu hikmat yang boleh melindungi dia atau bagi dia kebal. Boleh tak? Ah, ha? Dia tak murtad, dia syirik. Jadi tak boleh. Kita hanya boleh percaya kepada Allah yang berkuasa. Lepas tu Malik nak tanya, boleh tak kita yakin kalau aku belajar dengan kekuasaan aku belajar ni, aku boleh jadi kaya. Boleh tak kita percaya macam tu? ha, Jawapannya tak boleh. Ha, Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Kita belajar hanyalah sebagai usaha. Usaha kita tu tak ada kuasa. Kita hanya usaha supaya Allah redha. Bila Allah redha, hanya Allah yang berkuasa untuk bagi kita kaya atau miskin. Okey. Semua adalah kehendak Allah. Okey. Seterusnya, ayat yang kedua. Tolong sambung baca. Siapa tu? Mute kan? Yang lain tu tolong mute kan? Tak mau main macam tu. Kawan tengah baca ni pasal ayat Quran. Yang lain tolong mute kan dulu.
Okey ke? Okey dah. Okey, teruskan. Baca ulang semula. Mhm. Manusia sebaik-baik kejadian dan ada banyak keistimewaan. Sebab apa? Kita adalah khalifah di muka bumi. Kita adalah khalifah. Siapa yang sembang tu? Ha, kita kena jaga adab dalam kelas jaga adab dalam kelas. Okey. Okey. Disebabkan kita khalifah, boleh tak lembu suruh kita buat sesuatu atau kucing? Tak boleh. Tapi boleh tak kalau kita nak suruh haiwan tu duduk diam-diam, duduk dan sangkar, kita boleh tak? Boleh. Tapi walaupun kita dikurniakan berbagai keistimewaan, tapi kita kena ingat kita ada guideline dia. Sebab apa? Kalau orang yang menganiaya atau menzalimi haiwan, dia akan dapat dosa. Jadi kita kena ingat, walaupun kita ada kuasa, Allah bagi keistimewaan, tapi ada batasan dia. Okey. Masya-Allah. Okey. Terusnya, ayat ketiga. Yang ni yang tadi. Bila dia rasa dia berkuasa, dia hebat, dia akan leka. Termasuklah kalau menganiaya haiwan ataupun benda lain. Contohnya tumbuhan saja je, nampak pokok patah-patahkan. Jadi itu adalah berdosa. Okey. Seterusnya kita tengok penghayatan Al-Quran. Penghayatan. Yang terakhir. Al-Quran merupakan panduan hidup hingga hari kiamat. Selain daripada Al-Quran, ada satu lagi yang kita boleh bersandar. Maknanya jadi supportif kepada Al-Quran. Betul. Sunnah iaitu hadis. Okey. Bagus. Okey, insya-Allah. Jadi apa dia tugasan antum hari ni? Okey. Pertamanya teruskan hafazan antum yang dah hantar pada muklim tu bagus. Kan? Bagus ada yang dah hantar pada muklim. Yang dah hantar tu boleh sambungkan dari ayat 11 hingga 9. Yang belum hantar apa-apa boleh hantarkan pada muklim, macam muklim kata hantar 5 pun tak apa. Yang penting bacaan yang baik. Okey, jadi tugas kedua antum apa dia? Boleh? Boleh? Okey. Bagus kawan cakap tadi, buku aktiviti. Sekejap mak dia tengok. Sebenarnya mak dia suruh antum salin nota. Mak dia rasa kita buat kemudian lah buku aktiviti ni. Sebab dia macam senang sangat. Okey, jadi bagi yang supaya bantu antum untuk hafal, muklim nak antum salinkan ayat dan maksud dia. Okey, ayat dan maksud surah Al-Alaq. Tadi semalam Mak Lin dah bagi dalam bentuk PDF. Nanti antum downloadkan dari Telegram, kemudian salinkan dalam buku tulis. Boleh tak? Boleh. Yang sambil-sambil tu nak praktikkan khot nasakh pun boleh. Tulis ayat tu guna khot nasakh. Boleh? Maklim tengok Maklim punya Telegram dekat Jawi tu tak ada orang pun yang tengok. Jenuh-jenuh je Maklim kena kabut buat. Ada 5 orang je yang baru tengok. Termasuk Maklim. Lampau. Okey, nanti tengok Boleh? Tengok dan salinkan. Telegram. Dalam Telegram. Link Telegram. Nanti Maklim tengok. Ni. Kelas tahun 6 Al-Quran. Ni. Yang ni. Okey, boleh ambil dari sini. Yang ni.
Al-Quran 6 AB. Okey, 10 orang. Ha. Okey, subscribe subscribe dekat Al-Quran dengan Jawi dua-dua, subscribe kan. Jadi apa-apa Muaddim akan terus hantar. Siapa yang tengah cari? Ada jumpa? Boleh? Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey. Ha ha. Ada yang Jawi semalam. Ha. Ada. Ada link dalam grup Jawi. Ha. Ha. Okey. Yang lain ada tak soalan? Ha. Okey, bagus. Okey. Ha. Okey. Okey, terima kasih Muaddim ucapkan pada yang menyertai kelas kita hari ini. Tak ada. Okey, cuba WhatsApp, nanti WhatsApp Muaddim, nanti Muaddim bagi link. WhatsApp personal. Apa tu tak nampak? Yang tu. Betul. Ha. Okey. Okey, setiap kali habis kelas, semua orang kena leave. Betul tak? Semua orang kena kosongkan kelas. Sebab apa? Kita kena jaga. Pertamanya jaga adab, yang keduanya kita kena jaga ikhtilat. Orang kata tak nak ada yang aulad dengan banat yang sembang-sembang lepas daripada kelas. Okey. Kalau nak tanya tentang pelajaran boleh? Ha? Tak boleh. Muaddim kena keluarkan hantu. Sebab ada aduan daripada ibu bapa, ada pelajar yang buat benda pelik-pelik lepas kelas. Tak maulah sebab kita buat majlis ilmu kan. Sayang dia. Okey. Okeylah. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Amin. Okey. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.